Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sesi ini kita akan membincangkan tajuk yang ketiga, iaitu berkenaan dengan asas pengurusan alam sekitar dan bandar. Jadi sebagaimana yang kita maklum, asas ini merupakan sama sebagaimana asas dalam ajaran Islam itu sendiri. Okey, merangkumi 3 perkara, iaitu akidah, syariah dan juga akhlak. Ini merupakan asas pengurusan alam sekitar dan bandar menurut perspektif Islam. Apa-apa sahaja asas yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tertentu mesti berpandukan kepada 3 asas ini, iaitu sama sebagaimana asas ajaran Islam itu sendiri. Okey, akidah, syariah dan juga akhlak. Tidak dapat lari daripada 3 asas ataupun tunjang utama dan ajaran Islam itu sendiri ataupun dalam konteks ilmu alam sekitar dan juga perbandaran menurut perspektif Islam. Okey, kita akan tengok kepada satu persatu berkenaan dengan asas pengurusan alam sekitar dan bandar. Okey. Yang pertama, kita akan tengok kepada aspek akidah. Okey, aspek akidah. Dalam konteks bahasa, akidah ini merupakan simpulan ataupun ikatan. Boleh juga kita katakan perjanjian. Dia punya kata akar dia aqada. Aqada, kemudian pergi pada i'tiqad, seterusnya akidah. Okey, merupakan simpulan ataupun perjanjian ataupun kepercayaan dalam konteks bahasa. Seterusnya istilah. Dalam konteks istilah merupakan pegangan dan membenarkan di dalam hati secara yakin dan pasti tanpa sebarang keraguan dan juga syak. Itu merupakan takrifan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Itu kita yakin secara total, yakin 100%, yakin 100% bagaimana yang tertera di slide sebelah kanan tu. Itu yakin 100% bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, dia adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa sebarang keraguan dan syak wasangka. Itu kita yakin sepenuhnya bahawa Allah Ta'ala itu yang wajib disembah. Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Allah Ta'ala itu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Sepenuh hati, sepenuh keyakinan, sepenuh iktiqad, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh sebarang elemen yang boleh merosakkan akidah tersebut. Okey, akidah sebagai asas dalam konteks alam sekitar ataupun dalam konteks kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, manusia adalah sebagai hamba. Kenapa? Kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak lain tak bukan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah, yang tidak kekal di atas muka bumi ini. Dalam konteks akidah, kita ni merupakan hamba Allah yang lemah, yang tiada kekuasaan, yang tiada kekuatan, yang akan musnah ataupun yang akan meninggalkan dunia ini pada satu hari nanti. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha mencipta. Dan apa yang kita boleh ambil ialah kuasa Allah itu melebihi kuasa manusia. Kita ni makhluk dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang kedua, manusia sebagai khalifah. Ini ada berkaitan dengan alam sekitar. Ada berkaitan dengan alam sekitar. Itu tugas sebagai khalifah, selain daripada beribadah, khalifah juga bertanggungjawab untuk mentadbir, mengurus dan menyedia alam ini dengan sebaiknya. Itu antara tugas khalifah selain daripada beribadah. Itu mentadbir, mengurus alam ini dengan sebaiknya. Kerana kita manusia ini
dikurniakan akal fikiran untuk mempertimbangkan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Okay? Dalam konteks pengurusan alam ini, baik dalam konteks hablum minan nas ataupun hablum bil alam, itu dalam konteks hubungan sesama manusia ataupun hubungan dengan makhluk-makhluk lain ataupun unsur-unsur lain yang berada di sekeliling kita. Kita digunakan akal fikiran dan boleh mempertimbangkan ataupun boleh menilai mana yang baik, mana yang buruk dalam kehidupan kita. Kalau kita berbuat ini, apa yang efeknya, apa kesannya kepada kehidupan manusia. Kalau kita buat macam ni, apa pula kesannya? Kita boleh mempertimbangkan kerana kita ni digunakan akal fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ganjaran perbuatan baik dan kemudian balasan bagi perbuatan jahat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam surah Zalzalah, Allah Taala berfirman, baik itu perbuatan baik walaupun sebesar zarah akan dibalas kebaikan, perbuatan buruk walaupun sebesar zarah akan dibalas dengan kebaikan. Iaitu ada timbang balas ataupun ada balasan yang diberikan kepada manusia ini melalui perbuatan-perbuatannya, sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan jahat ataupun buruk. Iaitu ada pembalasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas perbuatan-perbuatan tersebut. Kalau perbuatan baik akan diberikan pahala, perbuatan jahat akan diberikan dosa. Perbuatan baik dibalas sebagai dengan syurga nanti di akhirat, perbuatan jahat, perbuatan buruk akan dibalas dengan neraka. Tambah lagi kufur dan juga tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lagilah teruk. Akidah sebagai asas. Dalam konteks kita berakidah, kita perlu yakin Allah Ta'ala itu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, dan melaksanakan tuntutan-tuntutan yang perlu kita buat sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas muka bumi. Okey. Seterusnya, hubungan manusia dan alam dalam aspek akidah. Okey. Dalam konteks yang pertama, iaitu alam ini bukti kewujudan Allah. Yang kedua, bukti keesaan Allah. Yang ketiga, tanda manusia lemah. Okey, bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita perlu yakin, kita perlu fikir dengan akal fikiran, dengan logik akal bahawa tiada sesuatu pun yang terjadi di sekeliling kita ini terjadi dengan sendirinya. Maksudnya, setiap apa yang ada, setiap apa yang wujud, yang berada di sekeliling kita, mesti ada yang menciptanya. Mesti ada yang membuatnya. Begitu juga dengan alam ini. Mustahil alam ini wujud secara semula jadi tanpa ada pencipta. Itu mustahil. Sebab setiap benda yang ada, mesti ada pembuatnya. Mesti ada penciptanya. Itu dalam konteks logik akal. Mustahil setiap benda itu terjadi dengan sendiri. Begitu juga dengan alam ini, adanya kuasa yang hebat, kuasa yang maha hebat, yang maha agung, yang maha mencipta, yang telah menjadikan alam ini dengan unsur-unsur semula jadinya untuk kehidupan dan juga manusia manfaatkan dalam kehidupan. Mesti ada yang menciptanya. Kerana mustahil setiap apa yang kita lihat di sekeliling kita, apa yang ada di alam ini terjadi dengan sendirinya. Okey, adanya alam ini, adanya bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kuasa yang maha hebat, yang maha agung, yang mencipta segala-galanya. Yang kedua, bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah Taala ni, kalau kita dalam konteks tauhid, dalam konteks akidah kita yakin bahawa Allah Taala itu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, tiada Tuhan selain Allah. Kerana kalau kita tengok secara logik, sekiranya banyak Tuhan, sekiranya ramai Tuhan, kerana Tuhan tu ada 2, 3, 4, nescaya alam ini tidak dapat ditadbir dengan sebaiknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Sekiranya lau kana fihima alihatun illallah, sekiranya di langit dan di bumi itu adanya 2 Tuhan,
ataupun adanya ramai Tuhan. Lau kana fihi ma'alihatun illallah, ada Tuhan selain Allah SWT. Sekiranya di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah SWT, la fasadata, nescaya akan musnah, binasa ke semua. Itu pentadbiran, pengurusan ataupun takbir urus alam itu tak dapat dilaksanakan dengan baik sekiranya ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam negara lah, Perdana Menteri seorang saja contoh untuk mengurus mentadbir sesebuah negara. Presiden, sultan seorang saja di setiap negeri. Tak ada ramai sultan, tak ada ramai presiden, tak ada ramai Perdana Menteri. Itu dalam konteks dunia, dalam konteks pentadbiran masyarakat, manusia, negara. Begitu juga dengan alam ini, mustahil ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir dan mengurus alam ini. Dan selain pada itu, bukti keesaan Allah Ta'ala juga adalah dengan kejadian-kejadian yang cukup hebat yang tak dapat ditandingi oleh manusia. Yang tak dapat ditandingi oleh manusia. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggesa kita ke arah memerhatikan tentang alam ini untuk merealisasikan, mentauhidkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang esa. Okey, yang ketiga, tanda manusia lemah. Sebagaimana saya katakan tadi, manusia ini merupakan makhluk lemah yang tiada daya, sebagai hamba sahaja. Allah Ta'ala telah memberikan limitasi kepada kemampuan manusia. Tak semua manusia boleh laksanakan ataupun mencipta apa-apa yang ada di sekeliling ini sebaik ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita satu hari nanti dah masa muda kita okey lagi, bila masa tua nanti kita akan lemah. Last sekali kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tidak dapat mencipta seumpama ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak boleh nak mencipta bunga, kita tak boleh nak mencipta tanah, kita tak boleh nak mencipta pokok, kita tidak boleh untuk mencipta gunung ganang. Itu bukti ataupun Allah Ta'ala nak sedarkan kepada kita bahawa kita ni tak setanding dengan kuasa yang cukup hebat. Dengan langit yang tiada tiang, dengan makhluk-makhluk ataupun fauna-fauna yang Allah Ta'ala cerita ke dalam Quran itu, so kita perhatikan contohnya unta, wa inal ibili kaifa khuliqat, bagaimana ibil, unta itu kami jadikan, tak, walaupun berada di padang pasir, tak makan, tak minum dalam tempoh-tempoh tertentu, tak ada apa pun. Itu berlawanan dengan normaliti ataupun fitrah makhluk. Kalau kita ni manusia ni perlukan air dalam masa yang tertentu, kalau tidak kita tidak boleh nak hidup. Tapi unta tak ada masalah. Wa ila samai kaifa rufi'at, langit bagaimana kami gantungkan, kami gantungkan tanpa ada tiang, tanpa ada apa. Itu antara cabaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, untuk membezakan ataupun untuk memberikan satu gambaran bahawa kita ni makhluk yang lemah, yang tidak dapat mencipta seumpama ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, itu dalam konteks hubungan manusia dan alam dari aspek akidah. Tiga perkara. Maksudnya alam ini antara lain yang kita boleh ambil pengajaran, alam ini merupakan sumber ilmu. Okey. Asal perkataan alam tu alima, tahu. Sumber ilmu ini maksudnya mengetahui tentang kewujudan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita menakul dan juga memerhatikan tentang kejadian alam ini yang cukup hebat, yang tidak dapat dicipta ataupun dihasilkan oleh manusia sebagaimana yang dihasilkan ataupun yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam tu sumber ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk mengetahui, meyakini keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Yang kedua, syariah. Ini mungkin kita telah membincangkan semasa berada di semester pertama dahulu. Okey, pengertian syariah di sudut bahasa, jalan yang lurus, memperkenalkan, menetapkan tempat keluar sesuatu. Syara'a, asal perkataan dia syara'a, itu tempat untuk tempat keluar sesuatu. Syariah ni juga kita boleh kaitkan dengan fiqh, dengan
fiqh. Kalau akidah tadi kita boleh kaitkan dengan at-tauhid. Kalau syariah ni kita boleh kaitkan dengan hukum fiqh. Okay, dari segi bahasa, jalan yang lurus, jalan ke tempat air, memperkenalkan dan menetapkan, dan juga tempat keluar sesuatu. Dari segi istilah, dari segi istilah, okey, kita ambil istilah yang telah diutarakan oleh Ibn Hazm. Okay, sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan nabinya dalam urusan agama dan melalui lisan para anbiya sebelumnya yang dinasahkan hukumnya. Imam Kalam An-Naqatan mengatakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya daripada akidah, ibadah, akhlak, muamalat dan susunan dari pelbagai kehidupan mereka demi merealisasikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Apa yang kita boleh faham dengan mudah, iaitu syariah ini merupakan satu perundangan, peraturan yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada para Nabi untuk disampaikan kepada umatnya supaya dipatuhi dalam aspek-aspek tertentu, baik dalam aspek akidah, baik dalam aspek ibadat, baik dalam aspek muamalat dan lain-lain untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okay? Syariah ni ia merupakan satu perkara yang boleh berubah mengikut syariat para Nabi. Syariat Nabi Muhammad ditentukan begini, syariat Nabi Musa ditentukan begini, syariat Nabi Isa ditentukan begini. Tapi akidah tak tetap sama, menjadi satu pegangan para Nabi untuk disampaikan bahawa akidah itu perlu mentauhidkan, mengesahkan Allah SWT. Tapi dalam konteks syariah akan berubah mengikut syariat para Nabi. Dan syariat terakhir merupakan syariat Nabi Muhammad SAW. Okay. Sumbernya Quran, hadis, ijma' dan juga al-qiyas yang akan dibincangkan dalam topik selepas daripada topik ini. Okay. Syariah ini merupakan satu syariat ataupun peraturan perundangan yang Allah Ta'ala turunkan kepada hamba-Nya melalui para Nabi untuk diamalkan, dipatuhi sepenuhnya untuk kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Okey. Seterusnya syariah sebagai asas. Okey, dalam konteks kita merealisasikan ataupun menjelmakan syariah ini, okay, kita akan bagi kepada tiga, iaitu hamba, khalifah dan juga tujuan syariah itu. Okey, sebagai hamba merupakan garis panduan, sebagai macam katakan tadi, peraturan, perundangan, hukum hakam, undang-undang, iaitu mempunyai perkara-perkara yang kita boleh menjadi satu tanda aras untuk kita melaksanakan amalan-amalan ataupun cara kehidupan tertentu, menangkumi ibadah dan juga lain-lain. Tujuannya apa? Untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita melaksanakan sebagaimana yang dituntut dalam syariah itu sendiri. Yang kedua, dimensi sebagai khalifah, iaitu bila kita berjaya menjelmakan dimensi sebagai hamba, maka kita sebagai yang berperanan sebagai khalifah ini akan berada dalam kondisi ataupun keadaan yang selesa dan juga selamat, harmoni, aman, damai, bebas daripada perkara-perkara yang boleh memberikan impak yang negatif terhadap kehidupan. Sekiranya syariah ini dijadikan panduan dalam kehidupan. Jadi semangat ukhuwah itu semakin bertambah, alam itu dapat dilestarikan, dapat dipelihara, dapat dikekalkan. Contoh, jadi dalam konteks manusia kita akan berada dalam suasana harmoni, aman, damai sekiranya syariah itu dipatuhi sepenuhnya. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai maqasid syar'iyyah. Untuk mencapai maqasid syar'iyyah itu kenapa ataupun matlamat tujuan hukum syariah itu diturunkan, iaitu 5 perkara. Pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga diri, menjaga akal, menjaga nasab dan juga menjaga harta. Itu matlamat untuk dicapai ataupun untuk dipelihara dalam aspek kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi, itu mematuhi syariah ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam konteks alam sekitar, dalam konteks alam, dalam syariah juga diberikan penekanan. Sebab kalau kita tengok dalam ajaran Islam itu sendiri memerlukan 3 hubungan, iaitu yang pertama hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hablum minallah. Yang kedua hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Yang ketiga
hablum bil alam. Itu dengan anas kita, iaitu hubungan kita dengan flora, fauna dan juga jamadat dan juga benda-benda unsur-unsur yang lain. Okey. Dalam konteks kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita melaksanakan fungsi hamba dan khalifah. Kita ni, bagaimana saya katakan tadi, kita ni merupakan hamba Allah yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk merealisasikan atau untuk menghasilkan kehidupan yang baik di atas muka bumi, dan manusia itu saling berhubungan, iaitu antara manusia dan juga antara manusia tu dengan alam, merangkumi hubungan sosial, ibadah dan juga muamalah. Dalam konteks sosial, manusia ni saling berhubung antara satu sama lain, berhubung dengan manusia lain, berhubung dengan kaum lain, dengan bangsa lain, berhubung dengan gender yang berbeza. Jadi dalam konteks kehidupan manusia di atas muka bumi ini memerlukan teman. Sebagaimana saya memerlukan teman sosial dan hidup, itu kita perlu berhubung dan juga mewujudkan suasana kehidupan yang harmoni di antara manusia dengan manusia yang lain. Kemudian dalam konteks ibadah, kita memerlukan manusia lain untuk urusan ibadah, contohnya untuk solat berjemaah dan lain-lain. Kematian perlu diuruskan oleh orang-orang tertentu. Kemudian haji perlu ada pengurusan daripada manusia-manusia lain untuk membantu kita dalam mengerjakan haji. Maksudnya perlu kepada hubungan yang erat antara manusia dengan manusia yang lain, kerana manusia sesama manusia saling memerlukan dalam kehidupan. Kita tak boleh nak hidup seorang diri. Contoh dalam konteks kita sehari-hari lah, dalam konteks sehari kita sering berhubung dengan manusia-manusia lain. Dalam konteks perkhidmatan, contohnya nak beli barang, kita pergi ke kedai, itu memerlukan konteks kita dengan peniaga. Dalam konteks pengurusan di rumah kita, contohnya ada orang yang mengutip sampah, yang memberi perkhidmatan untuk mengutip sampah yang kita buang sehari-hari. Dalam konteks makanan, kita memerlukan berhajat kepada petani untuk sayur-sayuran. Kita kalau kita nak makan ikan, kita perlu berhubung dengan nelayan yang mencari rezeki di laut, ambil ikan, jual pada kita, contohnya. Itu saling berkait. Bukan kita kata kita boleh settlekan ataupun selesaikan kehidupan kita ini seorang diri. Tidak. Kita berhubung dengan orang lain. Dalam konteks ibadah pun sama. Dalam konteks ibadah pun sama. Solat berjemaah, contohnya, perlu pada penyertaan orang lain untuk kita beribadah. Seterusnya, dalam konteks alam, kita memerlukan unsur-unsur alam untuk beribadah. Contohnya, kita memerlukan air untuk bersuci, berwuduk, membersihkan diri, mandi junub dan lain-lain. Kita perlukan air. Kalau tak ada air, tayamum dengan guna tanah, unsur alam juga. Kemudian dalam konteks ibadah juga, kita perlu memerhatikan tentang pergerakan matahari untuk menentukan waktu solat, contohnya. Matahari, cahaya matahari sekian-sekian, solat ni. Berada tegak di atas kepala, solat ni. Contoh, masa matahari terbenam, solat ni. Perlu kepada pemerhatian terhadap unsur-unsur alam untuk kita melaksanakan amal ibadah. Dan setelah itu, pakaian untuk meletak aurat, itu antara keperluan pada alam lah, untuk kita menghasilkan sesuatu yang boleh membantu kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam konteks muamalah yang lain, makanan daging dan lauk itu berhubung dengan fauna, contohnya. Dalam makanan, kita perlu pada fauna untuk makanan, contohnya. Juga pada sayur-sayuran, contohnya. Itu hubungan kita dengan alam. Jadi dalam konteks syariah ini, lazimnya pemeliharaan alam sekitar itu diberi penekanan juga. Jadi dalam konteks syariah, elemen-elemen ataupun undang-undang yang berkaitan dengan alam sekitar ini kita boleh letakkan di bawah undang-undang takzir. Undang-undang takzir itu kuasa pemerintah untuk menentukan bagaimanakah aspek-aspek hukuman yang perlu dilaksanakan kepada pasalah-pasalah alam sekitar, itu dalam konteks takzir. Okey, seterusnya akhlak. Akhlak bahasa ni dalam konteks bahasa merupakan keadaan semula jadi, bentuk diri manusia yang dari sudutnya yang batin merupakan merupakan diri orang itu dan sifat-sifatnya.
Iaitu akhlak ini kita boleh berikan konteks bahasa ini merupakan sifat semula jadi lah. Sifat semula jadi ataupun sifat-sifat yang terkandung dalam diri seseorang. Kemudian dalam aspek akhlak juga, menurut Al-Jahiz, suatu keadaan bagi diri manusia, manusia itu dapat melakukan suatu perbuatan tanpa perlu berfikir, maksudnya spontan. Tingkah laku yang terjadi secara spontan. Itu pengertian akhlak di segi bahasa. Dan Ibn Askawi mengatakan keadaan bagi diri seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan tanpa perlu berfikir panjang. Maksudnya automatically dia buat. Akhlak dia baik, dia buat perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau akhlak dia buruk, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang buruk. Jadi soal akhlak ini mereka dalam konteks yang lain kita boleh istilahkan dia sebagai tasawuf. Tasawuf itu cara kita untuk mempraktikkan kehidupan yang baik sebagaimana yang telah diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks nubuwah itu sendiri, Rasulullah selain pada menyampaikan wahyu, baginda juga bertanggungjawab untuk menunjukkan akhlak yang baik kepada umatnya. Sebagaimana hadis baginda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak Rasulullah merupakan idaman ataupun satu perkara yang perlu kita ikut dalam semua perkara, sama ada akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia dan juga akhlak dengan alam sekitar. Saya stop sekejap Okey, nanti kita sambung kepada slide yang kita berhenti tadi. Okey, kita sambung berkenaan dengan akhlak sebagai asas. Okey, akhlak sebagai asas di dalam Al-Quran dia telah diberikan gambaran ataupun diberikan panduan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjelmakan akhlak-akhlak yang baik dalam kehidupan kita di atas muka bumi. Sebagai satu manifestasi nilai kita sebagai hamba Allah, Allah SWT yang perlu mempraktikkan apa yang telah diarahkan ataupun dipertanggungjawabkan kepada kita. Kemudian lambang kejujuran diri itu kita melaksanakan tuntutan ataupun nilai-nilai ataupun sifat-sifat yang baik untuk menunjukkan diri kita ni berlandaskan kepada ajaran Islam itu sendiri. Kemudian tanggungjawab sebagai khalifah iaitu sebagaimana saya katakan tadi, bertanggungjawab untuk mentadbir dan menguruskan alam ini dengan sebaiknya. Kalau kita ada akhlak yang baik, akhlak yang ideal, maka kita akan menjelmakan kita ni sebagai hamba yang baik, sebagai manusia yang jujur kepada diri dan juga sebagai khalifah yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan yang perlu kita buat, antaranya mengurus dan mentadbir alam ini dengan sebaiknya. Dalam Quran tu diceritakan, dalam Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara akhlak-akhlak yang perlu kita perhatikan, kita boleh lihat di slide yang tertera. Itu antaranya dalam Quran diceritakan tentang sifat rendah hati dan tidak sombong, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, terjasus dan lain-lain yang boleh kita akan perhatikan dalam gambar yang tertera di slide. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh lihat banyak gesaan-gesaan Rasulullah untuk kita melaksanakan akhlak yang baik di atas muka bumi. Okey. Hubungan manusia dan alam dari perspektif akhlak ataupun daripada aspek akhlak. Manifestasi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita ni sebagai khalifah, sebagai hamba Allah, perlu melaksanakan segala tuntutan yang kita kena buat di atas muka bumi. Apa yang Allah Taala telah perintahkan maka kita wajib ikut, apa yang Allah Taala larang kita perlu jauhkan, iaitu di bawah konsep at-taqwa. Konsep at-taqwa, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk mendapatkan ganjaran yang setimpal ataupun ganjaran yang sebenar daripada perbuatan-perbuatan kita yang baik. Kemudian kita takut
pada dosa dan maksiat yang akan menjerumuskan kehidupan kita dalam kegelapan dan juga tidak terarah kepada kehidupan yang sebenar. Okey, kemudian dalam konteks hubungan alam, hubungan manusia dan alam dari aspek akhlak ini, reaksi melahirkan respon positif pada hubungan dengan alam sekitar. Ya, sekiranya kita berakhlak dengan baik, kita rasa kita ni bertanggungjawab kepada perintah Allah dan larangan Allah, maka segala apa yang kita buat terhadap kehidupan kita, terutamanya terhadap alam sekitar itu, kita patuh dan kita positifkan hubungan kita itu untuk keharmonian semua makhluk yang ada, baik hubungan kita dengan manusia, baik hubungan kita dengan flora, fauna dan juga unsur-unsur yang tidak bernyawa, bukit, gunung ganang, air dan sebagainya. Itu antara bentuk hubungan yang perlu kita positifkan, yang perlu kita positifkan supaya kita ni dapat hidup aman harmoni, bukan saja manusia akan tetapi makhluk-makhluk dan kejadian-kejadian lain pun dapat dimanfaatkan, dapat berada di atas muka bumi dengan keadaan yang baik, kerana apa yang Allah Ta'ala telah jadikan di atas muka bumi ini untuk manusia manfaatkan, bukan untuk manusia musnahkan. Respon positif pada hubungan dengan alam itu, kita perlu ada interaksi yang baik, hubungan yang baik dengan unsur-unsur di atas alam ini, baik manusia, baik fauna, baik flora, baik jamadat benda tidak bernyawa dan juga benda-benda unsur-unsur yang tidak yang lain yang mungkin tidak bernyawa atau tidak hidup. Untuk semua tu untuk manfaat manusia sebenarnya. Okey, kemudian bila kita ada tanggungjawab tersebut, maka kita akan melaksanakan pembangunan yang lestari. Itu tidak memusnahkan alam sekitar dengan sewenang-wenangnya, tidak memusnahkan alam sekitar untuk kepentingan diri, tidak memusnahkan alam sekitar untuk keuntungan semata-mata, akan tetapi pembangunan yang lestari ini merupakan pembangunan yang mengambil kira terhadap unsur-unsur alam yang ada ini untuk dikekalkan, untuk disustain supaya manusia ni dapat hidup dengan aman harmoni tanpa ada malapetaka ataupun musibah-musibah yang boleh memberikan impak negatif sekiranya alam ini dimusnahkan. Kerana tanggungjawab menjaga alam ini juga merupakan tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk melaksanakannya sesuai dengan tanggungjawab sebagai khalifah. Jadi apabila pembangunan lestari itu dilaksanakan, maka kehidupan manusia akan terpelihara, kehidupan manusia, makhluk lain juga akan terpelihara, dan kita dapat berhubung baik dengan semua makhluk yang ada. Dan ekosistem yang ada di atas muka bumi ini yang Allah Ta'ala telah jadikan akan berjalan dengan baik tanpa ada ganggu gugat ataupun tanpa ada konflik di antara satu sama lain. Maka manusia akan dapat hidup damai dan harmoni serta mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat. Okey. Dengan itu, maka berakhirlah topik yang ketiga, iaitu asas pengurusan alam sekitar dan bandar. Jadi ini merupakan antara topik penting yang kita perlu ambil kira lah, yang perlu kita takkul ataupun kita perlu fahami. Sebab ianya merupakan intipati ataupun asas kepada pengurusan alam sekitar itu sendiri. Itu asas akidah, yang kedua asas syariah, yang ketiga asas akhlak. Jadi semoga apa yang saya kemukakan ini dapat membantu kita untuk memahami perbincangan kita berkenaan dengan topik asas pengurusan alam sekitar dan perbandaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.